Dan insya-Allah malam ini kita akan masuk pada tajuk yang ke-9, iaitu wasatiyah, wasatiyah ataupun keseimbangan. Pada muka surat yang ke-54, kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Kita lihat pada matan hadis ini, haddatsana Abdus Salam ibnu Mutahhar qala haddatsana Umar ibn Ali an Ma'ni ibn Muhammadin al-Ghifari an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Mutahhar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali daripada Ma'an bin Muhammad al-Ghifari, daripada Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Asas itu perkataan Nabi. So letak tu perkataan agama itu mudah. Okey, senang. Maksudnya dalam hukum Islam, buat haji mudah, solat mudah, puasa mudah, bayar zakat mudah, semua mudah. Sebab Rasulullah sebut. Okey, sesungguhnya agama itu mudah. Jakanya walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Jadi bila agama tu dah mudah, janganlah seseorang daripada kamu menyukarkan, menyulitkan urusan agama itu. Bila Nabi cakap agama itu mudah, janganlah kita menyusahkan pula, melainkan kamu akan tewas. Bila banyak renyah sangat dalam bab agama ini, makanya lama-lama orang pun malas lah kan? Dapat benda susah tak? Maka berlaku luruslah kamu semua, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah khabar gembira, dan minta tolonglah dengan al-ghadwah, yakni berangkat di awal pagi, dan ar-ruhah berangkat setelah zuhur, dan sesuatu dari al-duljah berangkat di waktu malam. Ni hadis ni Rasulullah pesan kepada para sahabat yang dalam perjalanan. Mereka ni dalam keadaan ada menjalankan misi. Jadi Rasulullah pesan kepada mereka. Yang akhir hadis tadi itulah. Jadinya nak bagi tahu pada kita bahawasanya agama itu mudah, maka jangan disusahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-39. Pengalaman pada hadis ini, sejak akhir-akhir ini perkataan wasatiyah diwacanakan secara meluas dalam masyarakat. Ia merupakan sesuatu yang fundamental di dalam Islam yang sepatutnya diberikan penekanan sejak dahulu lagi. Namun apabila ia diberikan penekanan yang serius bukan sahaja dalam kalangan orang Islam tetapi juga oleh Barat, maka ia tidak mempunyai agenda yang tersendiri. Oleh kerana tafsiran wasatiyah ini sangat luas, masing-masing cuba memperlihatkan corak tafsiran masing-masing bagi menentukan hala tuju umat Islam. Ada yang cuba mentafsirkan wasatiyah sebagai keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam dan meletakkan sesuatu tanggungjawab pada hak-haknya. Aliran ini terdiri daripada mereka yang mempunyai sifat yang ikhlas dan bertanggungjawab terhadap Islam. Jadi wasatiyah ini bukan hanya Islam saja yang membahaskannya, tetapi Barat juga. Tetapi walaupun tajuknya sama, perkataannya sama, tapi mempunyai tafsiran yang berbeza.
Gitu juga dengan perkataan liberal. Ya, kita dengar perkataan liberal ni kan, Islam liberal, apa yang liberal, nanti dulu. Ya, liberal dari sudut apa? Dari sudut pergaulan liberal, maksudnya kita boleh bertolak ansur dalam kemasyarakatan, ya, dalam bab kita berurusan-urusan dunia, ya, bertolak ansur baik dengan Islam atau bukan Islam, ya. Dalam beragama, apa yang liberal? Dalam beragama, bila mengaitkan perkara akidah, perkara ibadah, mana ada liberal? Sebab ayat Quran dah terang-terang dah sebut, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tetapi tidaklah bermakna Rasulullah terlalu keras dalam beragama hingga menafikan dakwah kepada orang non-Muslim. Mungkin kita akan baca hadisnya, akan cerita tentang orang Badui yang kencing dalam masjid. Enggak? Kalau Nabi bersifat keras, dah kena pancung dah kawan tu. Ada yang kencing dalam masjid rumah Allah macam ni tak? Sayyidina Umar dicabut pedang nak pancung lah. Sebab ini telah menghina agama kami. Kau masuk masjid, kau kencing dalam masjid. Kita akan baca nanti hadis tu. Katanya nak baca tu belum. Ya? Kita akan kupas hadis tu. Ya? Jadinya maksudnya bukanlah bermakna bila sebut liberal itu, wasatiyah itu menunjukkan bahawa dalam bab beragama, berakidah pun kita masih lagi tolak ansur. Tak ada. Ya? Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi dah tunjuk bila mana ketika zaman Mekah, Rasulullah di Mekah, datang pembesar Quraisy, jumpa dengan Rasulullah, "Hai Muhammad, macam inilah kan, kami seksa orang Islam pun tak jadi apa, kami perulaukan pun tak jadi apa, macam ni adalah kita ambil jalan tengah je lah." Wasatiyah lah ni, jalan tengah je lah kita ambil. Macam ni lah, tahun ni kami sembah Tuhan kau, ya, tahun depan engkau sembah pula Tuhan kami, kau sembah pula berhala-berhala kami. Jadi kita pun dapat hidup aman, harmoni lah, tak payah gaduh-gaduh lagi lah, ya, kita selang-seling macam tu cukup lah. Tu yang turunnya surah Al-Kafirun, ya, di akhir hujung ni lah, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kan? La a'budu ma ta'budun, kan? Wala antum a'buduna ma'bud, dan engkau pun tak sembah apa yang aku sembah. Okey ya, aku tak sembah apa yang kau sembah, engkau tak sembah apa yang aku sembah. Diulang ayat 2 kali kan. Dan sekali, apa dia punya solution? Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Dah. Tetapi tidaklah bermakna dakwah itu terhenti. Bila mana Rasulullah, ya, jumpa dengan orang bukan Islam, tunjukkan akhlak yang baik, kan? Sampai hari ni kita tengok, kan? Bila mana sini tengok situasi hari ni, bila mana di barat lah ni, masjid-masjid dibuka, kan? Bagi orang barat, bagi orang bukan Islam datang kenal masjid, datang kenal Al-Quran, bagi terjemahan Al-Quran percuma, kau pergi baca benda ni, tak? Jadi adakah itu bermakna Islam ke liberal? Tidak. Itu dalam bab dakwah. Tapi dalam bab akidah, minta maaf lah, tak dapat nak tolak ansur. Dalam bab ibadah, minta maaf lah, ya. Orang ni orang Islam tu sembah Kaabah. Cuma sekali korang sembah dekat ngadap ke Amerika, tengok. Kan? Tukar dia kiblat sekali sekala tak? Dia tak jadi dalam bab tu. Ya, dalam bab lain boleh tolak ansur. Kalau kita tengok tentang perkataan wasatiyah lah, kan? Kita sebut liberal ni sensitif juga. Di wasatiyah ni, kita baca, kita telusuri kisah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah, kita akan nampak betapa toleransinya Rasulullah. Hingga sahabat pun marah. Punyalah Rasulullah bertolak ansur dengan orang bukan Islam sampai sahabat pun marah. Jadi kita nak kata apa lagi? Apa kita nak kata lagi? Dalam bab dakwah ni luas. Ya. Jadi ni cerita sini. Ya. Wasatiyah diambil daripada perkataan wasat, pertengahan lah, ataupun pilihan lah, yang membawa maksud terbaik atau terpilih. Mengikut Al-Qamusul Muhit, perkataan wasat bermakna membawa makna paling adil dan terbaik. Dalam bahasa yang mudah, kalimah wasati memberi makna adil,
terbaik dan pertengahan atau seimbang. Dalam mentafsirkan maksud ummah wasatah, para mufassir seperti Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, At-Tabari mereka sepakat bahawa ummah wasatah membawa maksud ummah yang terpilih dan terbaik. Ummah yang terbaik dan terpilih ini tentulah ummah yang bertakwa, iaitu dengan melaksanakan semampu mungkin segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Dia berusaha melaksanakannya biarpun tidak digemari oleh nafsu. Perintah Allah ni dia buat juga walaupun nafsu dia tak ada keinginan. Tak, nak mari ke masjid, tengok-tengok cuaca hujan pula, tak payah mari kan. Tapi dia lawan juga kan. Lawan juga nafsu datang, ya. Sebab ambil manfaat kan. Dalam bab puasa di bulan Ramadan, nafsu kata tak payahlah. Kan, kau makan di rumah kau orang tahu pun. Tak, sebab ketaatan. Dia buat juga puasa tu. Manakala dalam perkara ibadah, dia terus melakukannya dengan bersungguh, biarpun bercanggah dengan logik akal manusia. Pada logik akal manusia kata, ni tapi tak, sebab ini perintah. Dari segi istilahnya pula, sama seperti makna bahasa. Kecuali ulama menyebut tawassut merupakan keadaan yang dipuji pada ghalibnya, pada kebiasaannya, yang berdiri di atas asas akal insani yang sejahtera dengan fitrah dan menyelamatkannya daripada cenderung kepada melampau atau cuai. Jadi bila sebut Islam wasati ni, pertengahan ini, memberi makna Islam bukan agama ekstrim, bukan agama pengganas, bukan agama melampau. Ya, ini nak bagi tahu. Ini dinyatakan oleh Dr. Muhammad Abdul Latif Al-Farfu dalam kitab Al-Wasatiyah fil Islam. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang wasatiyah ini, firman Allah SWT dalam suratul Baqarah ayat yang ke-143 yang menyebutkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW adalah ummatan wasatan yang menjadi saksi terhadap ummah yang terdahulu. Dalam suratul Baqarah seperti mana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Al-Baqarah ayat 143. Apa yang membezakan kita ni umatan wasatan dengan umat terdahulu? Kalau umat terdahulu dalam beribadah, mereka meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Maksudnya tak ambil cara dah. Tak ambil cara dah dari dunia yang kau pada korang. Aku duduk nak pergi bertapa dalam gua, nak bersuluk di tempat-tempat sunyi ni. Kan? Ini umat-umat terdahulu lah, umat Nabi Musa AS lah. Tapi umat Rasulullah tak payah. Nak bersuluk, nak berkhulwah, mari masjid rumah Allah ni. Niat tikam sekali, lagi pahala lagi lebih dapat. Mari sini. Tak payah cari gua tak, kecuali penyokong bola sepak sajalah masuk gua. Kan? Tapi kita orang Islam tak payah. Mari masjid lah. Kurung diri dalam masjid ni tak, duduk menunggu waktu solat, niat iktikaf tu kan. Itu yang dikurung. Sebab itu syariat Rasulullah. Last pun Rasulullah buat bila tuan-tuan? Sebab Rasulullah sebelum diangkat di Nabi, Rasulullah masih lagi mengikut syariat terdahulu lah. Jadi Rasulullah berkhulwah dalam Gua Hira. Di Jabal Nur. Itu je lah. Kali itu je lah. Bila dah dapat wahyu sebagai Nabi, tak ada lagi Rasulullah pergi. Tak ada lagi Rasulullah ulang alik ke Gua Hira untuk bersuluk, untuk bertapa, tak ada dah. Sebab Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya bina masjid di zaman Madinah.
Jadi duduk dalam masjid tu. Jadi tak ada lagi kita nak cari-cari gua, cari-cari tempat sunyi, bawah sungai, air terjun pun tak ada dah. Tak ada lagi. Sebab benda ni dah Tuhan tunjuk pada kita dalam bab syariat kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melarang umatnya bersikap melampau. Seperti sabdanya yang bermaksud, berhati-hatilah kamu sikap ekstrim melampau. Kerana sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah sikap ekstrim dalam beragama. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-3248, hadis ini berstatus hadis sahih. Jadi kalau Nabi sendiri pun melarang kita bersikap melampau dalam beragama, berlebih-lebihan pula. Ya. Makanya umat kita hari ni kalau masih lagi bersikap macam tu, kan? Tidak kasih pada sesama manusia, kan? Bersikap keras tanpa tempat lah, kan? Tanpa tempat, tak kena tempat lah maksudnya. Jadi tak betul lah tu. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW melarang dan menegah 3 lelaki yang ingin berlebih-lebihan dalam beribadah. Dalam ibadah pun Rasulullah tegah, jangan berlebih-lebihan. Ya. Dengan sabdanya yang bermaksud, demi Allah sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah. Inni akhafullahu minkum. Aku ni lagi takut pada Allah pada kamu. Yang kau nak lebih-lebih aku pada sana. Ya. Apa kisah tuan? Yang mana 3 lelaki yang masuk Islam ini, bila mana mereka ni masuk Islam agak lewat, jadi mereka rasa ketinggalan. Sebab mereka melihat Islam ini seperti larian maraton. Kita start daripada Masjid Syuhada ni, masuk dalam camp, pusing camp sana, keluar pintu satu lagi. Lalu kau Tanjung Bidara, pusing, lalu pusing Ustaz Timpan, masuk sini balik. Jadi mereka menganggap bahawa Islam itu macam maraton. Ya, orang dah lepas dah sampai pintu gerbang nak masuk, kami baru sampai masjid. Jadi mereka nak kejar supaya sama dengan pelari-pelari yang dah sampai masjid dah. Sebab dia ingat agama tu macam tu. Jadinya dia nak pulul dalam beribadah. Jadi yang seorang ni kata, aku ni akan berpuasa setiap hari tak nak buka. Sebab aku rasa dah ketinggalan dalam beragama. Yang seorang lagi, aku setiap malam aku tak nak tidur. Sebab aku nak bertahajud je. Setiap malam aku nak beribadah saja. Aku tak nak orang lain. Ya. Yang seorang lagi kata, aku tak nak kahwin. Sebab aku nak fokus ibadah. Sebab kalau kahwin nanti mengganggu aku. Kan? Baru nak buat solat duha bang, gula dah cukup dah bang. Gula dah habis bang. Beli gula bang yang kena masak. Garam tak ada bang. Kan? Jadi malah aku tak nak kahwin terus senang. Biar aku duduk bujang saja, aku fokus untuk ibadah. Jadi bila Rasulullah dengar ini, maka Rasulullah panggil lah mereka. Tak? Sebab asalnya mereka tanya pada Sayyidatina Aisyah. Jadi Rasulullah dengar, Rasulullah panggil. Apa yang orang cakap tadi? Yang aku dengar tadi. Dia kata kami itulah. Sebab kami rasa ketinggalan. Ini yang Rasulullah kata tadi. Nak membuktikan pada mereka bahawasanya, kan? Inni ahabu Allahu minkum. Aku ni lagi takut pada Allah daripada kamu. Aku ni Nabi tau. Tetapi aku juga makan, aku juga berpuasa. Aku juga tidur, aku juga solat beribadah. Aku juga berkahwin. Yang korang 3 orang nak lebih-lebih pada aku ni pasal. Aku yang Nabi pun kahwin. Aku yang Nabi pun berpuasa dan aku pun berbuka. Aku yang Nabi ni pun semayang dan aku juga tidur. Kan ada ketika Rasulullah, ya, bila mana Rasulullah kadang-kadang kata terlepas juga. Ya. Subuh pun pernah terlepas. Ya. Dalam kitab Muwatta Imam Malik subuh tak? Jadi terlepasnya subuh Rasulullah tu bukannya tiap hari, bukan tiap minggu. Terlepasnya subuh Rasulullah nak sebagai hukum kepada kita supaya ada panduan. Satu ketika Rasulullah dengan para sahabat mereka berjaulah balik pada peperangan apa ke, maka tidur, pakat penat malam tu. Rasulullah dah pesan pada Bilal, wahai Bilal, kau bangun subuh sekarang, kau kejut aku tau. Ya, kau kejut aku. Sebab orang takut jaga tak? Jadi zaman sekarang dah ada handphone, ada apa semua, dah boleh set alarm.
Jadi pada zaman Rasulullah Bilal lah, kan? Begitu juga ketika di Madinah, Bilal yang akan mengejut Rasulullah. Bilal akan datang masjid, kan, ketuk pintu, ya Rasulullah, ni nak subuh dengan Rasulullah ni. Jadi yang pergi. Kan? Jadinya hari tu sebab penat punya pasal, dengan Bilal pun huyuk. Bila dia bangun, matahari dah keluar terbit. Kan? Bila matahari dah terbit, maka sahabat dah kelam kabut. Rasulullah macam mana ni? Kita tak banyak subuh lagi ni. Kan? Nabi pun banyak subuh lewat dah. Kan? Kita tak banyak subuh lagi ni, macam mana ni? Rasulullah kata apa? Inilah waktu subuh kita. Jadi hukumnya, kalau kita terlewat, sedar-sedar matahari dah terbit, kan? Subuh belum dah, atas faktor penat, bukan faktor tengok bola tengah malam. Kan? Nak tengok Malaysia layak tak layak World Cup, bukan yang tu. Tak sebab faktor kerja dan sebagainya, makanya kalau terlepas tu, itulah waktu subuh kita. Pukul 8 waktu subuh kita. Ya? Okey, tak apa yang tu. Jadinya ni Rasul nak beritahu kepada kita bahawasanya dalam bab ibadah aku juga sama je. Tak adalah aku ni sampai tinggalkan terus tak berkahwin, tak. Jangan melampau. Sebab dalam hadis qudsi pun dah sebut. Kan? Allah Ta'ala suka kita, hamba-hamba aku yang buat ibadah sedikit tetapi istiqamah. Buat ibadah sedikit tetapi konsisten. Itu lebih disukai Allah berbanding buat ibadah banyak tapi sekali itu je lah. Bila lagi nak buat? Tunggu Ramadan tahun depan pula aku pegang Quran. Tahun ni tak payah dah, penat lah. Ini tak nak. Biarlah sedikit tetapi tiap-tiap hari kita buat. Itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham dalam konteks beragama, bukan maksudnya kita kena pulun. Macam 3 pemuda tadi lah. Agama bukan larian maraton. Ya, ketinggalan kita ke belakang, kena kejar balik nak potong ke depan, tak ada. Beragamalah, itu kita lah. Buatlah. Ya. Keterangannya, istilah wasatiyah adalah antara istilah yang banyak digunakan oleh ramai umat Islam, termasuk ulama yang apabila ingin menggambarkan sifat asasi agama Islam. Malangnya istilah yang ringkas tetapi maksud yang mendalam ini seringkali disalahertikan. Ulama dari dahulu hingga sekarang banyak membahaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah wasatiyah tersebut secara tepat. Istilah ini juga banyak jadikan sebagai hujah untuk menidakkan atau mengiyakan sesuatu tindakan. Lepas tu bila mana kita sebut tentang wasatiyah, kita sebut tentang liberal, hari ini kita dapat memandang perkataan itu dari sudut pandangan barat. Kita tidak melihat daripada sudut pandangan Islam. Apa kata ulama Islam? Tak? Itu yang kita berpandangan negatif. Rupa-rupanya banyak hadis Nabi yang menceritakan Nabi ini bukan yang kita kata liberal, tapi wasatiyah tadilah. Banyak ada yang menguat-nguatkan perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Banyak peristiwa yang menunjukkan Rasulullah banyak. Tetapi bukan dalam bab akidah, bukan dalam bab ibadah. Itu minta maaf tidak ada tolak ansur. Dalam bab lain boleh ada masalah. Hatta berhutang. Kenapa Rasulullah tak berhutang dengan sahabat? Rasulullah berhutang dengan orang Yahudi. Kan? Rasulullah berhutang dengan orang Yahudi. Apa Rasulullah nak bagi tahu kepada kita sebenarnya ni? Sedangkan sahabat Nabi ramai yang kaya-kaya. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, jutawan, hartawan lagi dah. Apa masalah? Kenapa Rasulullah tak minta pinjam duit dengan mereka? Sedangkan kalau Rasulullah kata nak pinjam, kalau pinjam pun Rasulullah ambil ya Rasulullah. Tak payahlah dia pinjam. Tak, berapa kau nak Rasulullah? 1,000 dinar, ambil terus daripada dalam. Jangan pulang balik. Tapi kenapa Rasulullah pinjam dengan Yahudi? Itu yang kita kena kaji. Itu kita kena tengok. Apa yang Rasulullah nak bagi tahu kita? Sedangkan Rasulullah ada pilihan untuk meminjam pada sahabat baginda sendiri. Kenapa Rasulullah tak buat macam tu? Apa tu kita kata? Ada benda yang Rasulullah nak tunjuk pada kita, yang benda tu mungkin hari ni kita boleh tengok, boleh kaji. Tak, tengok pada konteksnya itu. Baru kita faham bahawa indahnya Islam ni. Baru kita dapat tengok Islam ni agama yang cukup cantik, cukup baik, cukup indah. Kan? Kalau tidak kita akan memandang Islam dari sudut yang jumun. Islam itu kekerasan, Islam itu ini, ya Islam itu ada tolak ansur. Tak, ada bab Islam bertolak ansur, ada bab Islam bertegas dan berkeras. Bukan semua ya. Bukan semua. Jadi itu dah kata. Hatta dalam ibadah sendiri pun. Ya, lebih memburukkan lagi wujudnya golongan musuh Islam yang melihat istilah ini sebagai suatu alat untuk menghancurkan kefahaman dan kekuatan umat Islam. Betul lah tu? Tak.
Kita terpengaruh dengan pandangan barat kan. Mereka mempergunakan istilah tersebut dengan tujuan merosakkan kefahaman umat Islam dari dalam. Lalu umat Islam yang wasatiyah di sisi mereka adalah umat Islam yang tidak kenal jihad, tidak memperjuangkan hukum syarak, menggalakkan kebebasan ijtihad tanpa kelayakan sepatutnya, memperjuangkan kebebasan agama tanpa mengikut kefahaman syarak yang sebenar, berlemah lembut dalam orang kafir sehingga walaupun Islam dihina dan undang-undang Islam ditolak. Ya, kita dalam beragama ni mudah sangat, wasatiyah sangat dengan orang-orang yang bercakap agama, hingga kita begitu mudah untuk mengangkat seseorang itu sebagai ustaz, seorang itu sebagai ulama. Wah, ni pun liberal ni. Mudah sangat kita memberi bertolak ansur dengan. Sedangkan disiplin ulama cukup ketat tu. Nak jadi ustaz pun ketat. Bukannya boleh cakap Arab sikit, anak enta, unta, ustaz selalu. Tak jadi. Backgroundnya, pengajian agamanya, ya, apanya dia belajar, kita apa dia belajar, dari mana-mana dia keluar, kan? Pondok ke, universiti ke, dan dia layak ke untuk mengajar, baru layak panggil ustaz. Ya, kita ni lah, kopiah sikit, jubah sikit, anak enta, bismillah, auzubillahi minasyaitanir rajim, ustaz selalu dah. Kan? Ulama lagi detail. Ulama tengok apa yang dihasilkan untuk masyarakat, untuk umat. Apa yang diterbitkan untuk umat. Imam Bukhari, Imam Muslim, Allah Yarham Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Syed Ramadan Abuti. Banyak kita ada terbitkan tu. Layaklah bagi ulama. Kan? Apa yang dia buat untuk umat. Ulama ini mengharmonikan ummah tak? Itu betul. Kita kan senang tak kan? Sebab apa? Sebab kita orang awam, kita yang memberi pengiktirafan. Sedangkan yang layak memberi pengiktirafan ialah para ulama sendiri. Yang sama level dengan dia ataupun tinggi daripada dia. Kan? Kita dah baca dalam kitab kiamat dulu. Dan kitab kiamat hari yang kedua, ketiga, kita sebut dah tentang apa itu ulama. Yang ikut tafsiran Imam Malik. Imam Malik kata apa? Siapakah yang layak digelar ulama? Ni kita ni. Kita dah baca dah kitab tuan-tuan. Bila refer balik lah. Jadi mereka masih berdiam diri dengan alasan sudah semestinya mereka orang kafir itu menolak hukum hakam Islam kerana mereka belum lagi beriman dan lain-lain lagi. Hujah mereka adalah wasatiyah, yang dimaksudkan adalah bermaksud pertengahan, bersederhana dan sebagainya. Lantaran itu tindakan berjihad secara peperangan dan seumpamanya hukuman mati dalam hudud tegas dengan orang kafir sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran, asyidda'u 'alal kufar, ya, wa ruhama'u bainahum, bersikap tegas ya terhadap orang-orang kufar, orang kafir. Jadinya terutamanya apabila Islam dihina dan hukum hakamnya dipermainkan, telah keluar daripada ruang lingkup wasatiyah, kerana ia bukanlah bersederhana dengan pertengahan antara kelembutan dan kekerasan, dan tidak bersifat ta'ayyus silmi, yakni keharmonian hidup bersama. Dr. Muhammad Abdul Latif Al-Farfur juga menyatakan bahawa tiadalah di sana yang lebih baik di sisi ahli akal, lebih indah, lebih cantik dan lebih manis daripada tawasud, pertengahan atau sederhana dalam semua perkara. Tidak berlebih-lebihan dalam semua perkara, kita berwasatiyah. Kan? Maksudnya tidak berlebihan. Ada orang berpandangan wasatiyah ni dunia 50, akhirat 50 tak? Jadi kalau macam tu kita ada 24 jam, 12 jam ibadah saja, 12 jam dunia saja. Cuba tuan-tuan kira tengok. Betul tak betul? Adil tak? Tak adanya. Kita semayang 5 minit, 6 minit aja pun. Darab dengan 5 waktu baru 25 minit. Ya, 25 minit. Campur dengan ada wirid-wirid sikit apa semua, ada buku depan semua tak? Campurlah baca Quran sikit lah kadang-kadang satu hari sejam. Yang setengah 2 jam lah untuk melakukan dia, 2 jam. Solat fardu 5 waktu, kita baca Quran sikit, ada wirid sikit, tak? Tak habis sikit, dah 2 jam. Adil ke? Daripada 24 jam, kita hanya memperuntukkan 2 jam untuk ibadah tak? Tadi kata nak tawasud, wasatiyah 50-50. Jadi kena 12 jam lah. Tak. Islam tidak begitu. Islam ni bermula daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, semua ibadah. Semua ibadah. Dia bukan sekular. Sekular tu betul lah tadi. Dia tak
Kita pergi bekerja mencari rezeki, itu ibadah. Sebab tu disebut kalau keluar bekerja mencari rezeki, ditakdirkan dia mati syahid dunia. Ya. Jadinya Islam tu 24 jam ibadah. Kan? Kita bekerja apa pun, kita ingat cari rezeki kerana Allah dan untuk menjaga keluarga aku. Ibadah lah tu. Jadi bukanlah ibadah tu dalam bab dunia dah. Bersukan juga ibadah. Untuk sihatkan tubuh badan. Kita bersosial dengan kawan-kawan, pergi mancing, pergi ride naik motor, brum dah. Ibadah. Untuk tiadakan silaturahim. Jadi Islam tu menyeluruh. Ya betul. Islam itu menyeluruh. Udkhulu fi silmi kafah. Jadi dia bukanlah satu benda yang begitu selektif lah. Ya. Pengajaran hadis. Fathul Bari dalam syarah Sahih Bukhari menyatakan bahawa Islam itu adalah agama yang mudah, atau dinamakan agama itu mudah sebagai ungkapan lebih mudah jika dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Kerana Allah SWT mengangkat daripada umat ini bebanan syariat yang dipikulkan ke atas umat-umat sebelumnya. Contohnya dalam masalah taubatnya umat terdahulu adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Sedangkan taubat umat ini adalah dengan meninggalkan perbuatan dosa dan berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Jika kita lihat hadis ini secara teliti dan melihat kalimah sesudah ungkapan agama itu mudah, dinu yusrun, kita akan dapati bahawa Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita bahawa seorang Muslim berkewajipan untuk tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadahnya, sehingga akibat daripada berlebih-lebihan itu tadi, ia akan melampaui batas dalam agama dengan melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak ada asalnya dalam agama. Kesan wasatiyah ataupun keseimbangan ini, kesan daripada konsep kesederhanaan. Wasatiyah adalah, pertama, kesederhanaan dalam melakukan ibadah, iaitu memberi ruang kepada individu untuk melakukan ibadah bertoleransi dengannya. Yang kedua, kesederhanaan dalam makan dan minum, tidak berlebihan, tidak membazir, ya. Yang ketiganya, kesederhanaan dalam perbelanjaan dan tidak membazir. Banyak kehidupan kita, baik kita beli barang tak? Hari ni kalau kita beli barang Shopee tak, kita suka tengok siapa yang banyak beli tak? Ramai banyak beli ni tak? So tak? 1000 banyak tak? Kita pun beli. Padahal kita beli pun bukan ada keperluan pun. Beli sampai kat rumah, buka-buka tengok, letak belakang pintu sampai sudah. Esok tengok sebulan depan, cari lagi barang tu, tak ada, beli lagi pula, sampai sudah. Sebab kita tak beri keperluan, kita banyak beri kehendak. Kepentingan kesederhanaan dalam Islam mendorong kesederhanaan dalam umat Islam untuk mematuhi ajaran dan ketentuan agama Islam, pentadbiran keadilan, penyebaran kebaikan dan kebenaran. Mencapai tujuan kekhalifahan di bumi yang merupakan seni bina dan ikatan Tuhan Yang Maha Kuasa, memberi hak semua orang kepada manusia. Kesederhanaan menunjukkan agama Islam sebagaimana adanya, cara untuk menghilangkan kecurigaan dan menghapus semua tuduhan terhadapnya. Kesimpulannya, terjemahkan wasatiyah dengan bahasa wahyu, iaitu dengan Al-Quran dan hadis, bukan dengan bahasa nafsu. Terjemahkan wasatiyah dengan Al-Quran dan hadis, bukan dengan nafsu, dengan ikut-ikutan, dengan kata boleh kot, saya rasa boleh lah, dia tak mari macam tu. Buktikan dalil-dalil Quran dan hadis, kembalikan pemahaman sebenar wasatiyah, ya. Ini mengatasi syarak. Adapun terjemahan wasatiyah kepada erti kesederhanaan tidak menepati sepenuhnya erti wasatiyah seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama berdasarkan pada ayat Quran dan hadis serta amalan hidup Rasulullah SAW pada dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keduanya, memerangi mungkar, menjauhi penyelewengan terhadap pemahaman agama. Terusnya konsisten merujuk Al-Quran dan hadis, membina kekuatan ummah untuk mendaulatkan Islam. Itulah kesederhanaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap yang melampau tercuai adalah ditolak dalam syariat dan juga akal. Ia bukan daripada Islam, begitu juga dari logik insani dan sejahtera. Kesimpulan yang ketiga, semoga kehidupan yang kita bina biarlah benar-benar bersifat wasati dalam mafhum yang menyeluruh dengan maksud mengutamakan yang terbaik, keadilan, istiqamah dan sifat memelihara kehidupan dengan cara yang membina keharmonian dan ketenangan
sama ada pada dirinya sendiri atau pada masyarakat, sehingga tidak dilihat dalam bentuk takalluf ekstrim dan melampau. Kesimpulan yang keempat, tidak wajar menumpukan satu tanggungjawab sahaja tetapi meninggalkan tanggungjawab yang lain. Adapun menyederhanakan umat Islam daripada beramal dengan ajaran Islam, ia perlu dicermati bagi mengelakkan daripada melonggarkan pegangan umat Islam, dan mereka takut untuk menjadi umat Islam yang kuat kerana takut dianggap sebagai pelampau agama. Ini tuan-tuan tentang kupasan tajuk kita yang ke-9. InsyaAllah tuan-tuan pada kuliah akan datang kita akan mengupas tajuk yang ke-10, iaitu amalan yang paling dicintai Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.